Dia belajar syllabus, dia belajar apa? Dia belajar syllabus, lepas tu dia belajar definasi, lepas tu dia belajar fardu, lepas tu dia belajar uh, syarat sah. Ah, eh? Lepas dia belajar syarat sah, dia belajar sunat. Lepas dia belajar sunat, dia belajar membatal. Habislah. Lepas tu dia belajar makruh. Lepas tu habislah si wuduk ni. Jadi, bila kita belajar fardu ni, terus kita belajar sunat pada fardu ni, supaya kita boleh buat cepat. Sebab banyak sangat nak belajar sebenarnya. Banyak sangat nak belajar. Saya semalam dengan isteri, saya tengok balik buku yang merah dengan buku tauhid tu, saya tengok, oh banyak juga saya cover. Tapi bila makin banyak kita cover, kita rasa makin banyak lagi yang kita belum cover. Rupanya gitulah. Ilmu ni rupanya gitu. Dia betul lah ulama kata dia lautan dan tepi je. Saya rasa ni dia tak ajar lagi, ni dia tak ajar lagi, ni dia tak ajar lagi. Ni tak, banyak betul saya rasa. Dia saya tak tahu. Macam tak ada penghujung je. Mana tak ada nak habis ni, tak ada, tak tahu nak habis lah. Tapi kita buat juga. Mana yang wajib kita utama dulu lah. Mana-mana penting utama dulu. Lepas tu saya minta kawan-kawan dekat sini. Ini 250 orang ni. Dekat Facebook ada 10 orang. 11. Saya minta kawan-kawan kat sini kena sabar. Kena ikut macam mana yang ulama'-ulama' kata yang kita dah belajar kan. Hati-hati. Dalam belajar ni hati-hati. Sebab dia ada penipu dia. Penipu dia ni syaitan. Dia gagal kita belajar dengan tipuan dia 7 tipuan. Yang saya dah cakap kan. Dalam malam kan. 1 dia tahan. 2 dia tangguh. 3 dia bagi tak sabar. 4 dia susahkan niat. 5 dia masukkan rasa diri kita hebat. Ingatlah. 6 dia kata jangan buat jemaah. Jangan buat belajar mengamai. Yang tunjuk-tunjuk. Belajar seorang. 7 dia kata tak payah belajar lah. Saya beramal lah. Kalau kau tercurga. Allah tetapkan kau Allah dia gitu. Ini 7. Ingat 7 ni. Ingat tipuan dia 7 ni. Dia jaga. Dan dia keep trying. Syaitan ni dia tak ada putus asa. Dia try, cuba lagi. Tak boleh, besok cuba lagi. Tak boleh lagi. Besok cuba lagi. Dia masukkan rasa gopoh hati ni. Bila aku nak habis ni, wuduk tak habis-habis. Memanglah kalau macam ni lagi dah lambat. Ini kelas ni, dia bertukar-tukar kan. Jumaat belajar ni, Jumaat depan belajar ni, Jumaat 3. Tapi kita try to cover 3 subjek fardu ain. Jadi macam saya mengajar kat Ceras kan. Sebulan 2 kali, ada 1 round ni. Habis Cikgu Faiz ni, dia kata, Ustaz, bila saya nak habis lagi? Dia kata itu. Saya kata, cikgu, dia call saya. Saya kata, cikgu dah mana? Saya kata, dia duduk karya surau Muflisin. Surau Muflisin lah. Tapi surau Muflisin ni rasanya tak ada seorang punya ikut online tau. Padahal kelas dia orang ni, kelas Doha, sebulan 2 kali. Ramai. Ramai orang. Rasanya ada dalam, lagi kalau kira mungkin dekat 100 orang lah. Tapi yang ramai perempuan lah. Lelaki ada 30 orang gitu lah. Tapi itulah dia orang tak nak ikut online tu. Saya tak tahu. Dia orang tak nak ikut ke, dia orang ada kelas lain ke, saya tak tahu lah. Habis bila Cikgu Pak ni kata, wah saya banyak tak belajar tak. Dia kata begini, kena rajin ikut saya. Tu dia pusing tu. Dia pergi Batu Sembilan. Dia suruh dia sebab dia belajar Mulsin. Dia pergi Cerah Utama, dia pergi As-Solihin, lepas tu dia pergi Baiduri Awam, lepas tu dia pergi Yang Damai. Itu semua tu dalam lingkungan tak sampai 2 kilometer. Tu seorang ni. Jadi dia jalan lah. Bila dia jalan, mami ikut. Dia kata dia dah dapat cover sikit lah. Dia rasa dia dapat banyak sikit lah. Sebab tu kekerapan belajar ni kena penting. Kalau rasa dengan saya ni agak lambat, nanti waktu lepas Doha ni, saya kelas lagi. Lepas Zuhur cari kelas. Lepas Asar cari kelas. Cari kelas lain. Maksudnya tambah-tambah dengan kelas lain. Jadi, fardu ain ni kita lebih kejap. Cuma nak kena hati-hati dalam perbezaan pendapat lah. Ada ustaz digunakan pendapat ni. Ada ustaz digunakan pendapat ni. Ini nak kena hati-hati lah. Jadi nak kena raikan. Walaupun kebanyakannya akan cakap benda yang sama. Tapi kena hati-hati jangan pendapat yang tersasar itu agak berat. Macam saya selalu cakap, kalau semuanya ni wajib. Memang Pak Mazhab kata wajib. Kita juga belajar masa ni, dia kata mana wajib, tak ada hadis. Ni kena hati. Ni pada saya, ni benda yang sangat salah. Tidak ikut disenal ilmu. Kenapa? Dia tak ikut kias. Dia jaga. Jangan terkena dengan wahabi. Ini dia kata. Nanti dia kata Allah ada tangan, kita kata Allah ada tangan. Dia kata Allah ada muka, kita kata Allah ada muka. Ini bahaya.
Ini akidah, kena jaga. Sebab tu nak kena ikut reference kitab belajar ni. Tak boleh main suka-suka kita buat apa yang kita nak cakap. Dan kita, kalau kita jahil tapi kita gairah, kita tak tahu. Tak ada panduan yang betul. Dan kita belajar daripada orang yang salah. Tu yang cakap tu. Doa awal tahun, hujung tahun jadi bida'ah. Tu tak faham. Selain tu, punca dia tak faham. Dan pergi cakap dengan guru pasal lain. Ini bida'ah ni, jangan baca ni berdosa. Mana ada orang baca doa berdosa? Betul tak? Ada orang baca doa ni berdosa? Berdoa ni kan cara umum dia ni disuruh. Cuma jangan cakap perkataan ni daripada Nabi. Perkataan doa tu, ayat doa ni bukan dari Nabi. Jadi ulama' yang tulis, ulama' yang syorkan kan, supaya kita datang rasa bertobat. Ya Allah, jika tahun ni aku ada buat dosa kan, dia kata ada gitu kan. So, saya kata hati-hati. Ini benda ni banyak menular dah dekat online ni. Kita salah pilih, kita kena takut. Dan kita ni bukan orang tahu. Terpengaruh, baru sebar. Kita rasa boleh betul. Tu nak kena belajar bid'ah hasanah, Allah. Ulama ada susun dah benda lama dah. Tapi yang kalau yang dia ajar ni daripada jurusan guru-guru pondok, rasanya tak ada masalah betul. Tapi takut yang lain lah, nak kena hati-hati lah. Okey. Sunat ketika basuh tangan. 1. Elok buat nombor. Saya buat ni sebab tu nak lengkarkan satu slide. 1. Basuh 3 kali. Sunat basuh 3 kali. Ini saya kata ni dulu guru ada cakap bermimpilah Bilal bin Rabah. Bermimpilah Bilal bin Rabah. Bila satu hari dia basuh tangan sekali je. Maka berkatalah Rasulullah pada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, engkau dah tak sayang aku ke? Kau ambil wudu basuh sekali je. Maknanya kau dah tak ikut perjalanan aku ke? Menangislah Bilal. Sunat basuh 3 kali. Antara hikmah yang terbesar yang guru cakap hikmah ni, kebaikan yang terbesar, kalau kita basuh sekali, katakanlah ada tempat yang tak kena, kita basuh lagi sekali, tempat tu kena, okey dia cover. Walaupun kita tak dapat sunat 3 kali. Basuh sekali, ada tempat yang tak kena. Basuh lagi sekali, tempat yang kena. Jadi itu masih dikira satu basuhan. Lepas tu basuh kali pertama ni kena lengkap. Dia lengkap. Baru dia satu. Basuh kedua kena lengkap. Baru kedua. Basuh ketiga tak lengkap. Dia kedua je. Lepas tu setiap basuh ni elok lengkap. Baru dikira satu basuhan. Basuh kedua lengkap, basuh ketiga lengkap, baru dikira 3 basuhan. Okey, nombor 2. Sunat mulai daripada hujung jari. Sunat sini. Ada juga kitab-kitab yang besar kata, kalau air tu kita yang usahakan. Kalau orang tuang air, sunat mula daripada sini. Jangan tanya kenapa. Wallahualam. Kalau air tu kita yang usahakan, kita buka pipe ke, kita buka pipe lah. Atau kita celup dalam kolam, sunat basuh daripada sini. Okey. Itu nombor 2. Nombor 3. Sunat mulai tangan kanan. Elok mula dengan tangan kanan. Elok mula ni mulai dengan tangan kanan. Apa-apa pun elok buat tangan kanan dulu. Kita ambil barang tangan kanan. Kita serah barang tangan kanan. Kita minum tangan kanan. Dan semua orang dah tahu kalau kita minum tangan kiri, tangan kita ni kita pegang nasi. Jadi
kita nak pegang cawan ni, nanti kotor lah. Nanti kotor lah cawan ni, berminyak. Takut terlepas gelas nanti. Gelas kaca tu, pecah pula gelas. Pegang gelas tu kanan kiri. Pegang gelas ni kanan kiri. Waktu nak minum ni, waktu nak masuk mulut ni, tampung. Tampung dengan tangan kanan. Tampung sini lah. Minum. Jadi, bila air itu masuk dalam mulut, kita tolak dengan tangan kanan. Itu nama dia minum dengan tangan kanan. Kalau kita pegang sini tak apa minum. Tapi tangan ni ada, takut ada minyak, ada nasi kan, ada kuah. Jadi nak elakkan tu, dia ajar dulu, tampung lah. Pegang tak tampung. Tuang air dalam jug, tuang air dalam gelas pun tangan kanan. Seeloknya pakai tangan kanan. Makan tangan kanan. Itu kan ada nasi kadika kan. Makan dengan tangan kanan, tangan kiri amalan. Apa kata? Syaitan. Yang makan tangan kiri syaitan. Dia makan tangan kiri. Lepas tu nak kena tahu lah benda ni. Orang makan sudu dengan garpu. Ada orang makan sudu dengan garpu. Macam saya selalu saya makan saya ke sudu je. Garpu saya tak pakai. Kenapa tak saya garpu? Saya takut termasuk makanan tu dengan tangan kiri. Masuk. Kita pegang garpu. Jangan kita suap pakai garpu. Ni salah ni. Lepas tu saya selalu makan saya jangan pakai garpu. Kalau pakai garpu kena hati-hati. Kenapa? Kalau pakai garpu kena hati-hati. Takut yang selalunya orang pegang garpu tangan kiri. Takut termasuk. Jadi kalau kita pakai sudu tangan kanan, kita akan pakai tangan kiri. Ada ambil perhatian tak benda ni? Ada tahu tak benda ni? Macam mana kita bersilap? Dalam tak sedar kadang-kadang kita dah ikut perjalanan syaitan. Syaitan dia masukkan tangan kiri, makanan ni dia masuk dalam mulut dia dengan tangan kiri. Sebab orang barat ajarkan Ustaz etika makan cucuk dengan garpu dan suap dengan garpu tangan kiri. Yes. Table manners. Memang orang barat ajar. Lepas tu protokol ni kan dia banyak pakai sudu garpu, orang pakai pisau. Pisau lagi bahaya. Kadang-kadang betul-betul potong lidah, baru tahu. Buat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, boleh minta maaf lah. Sekolah dulu nyanyi Twinkle Star je. Yang kedua, kalau kita pakai garpu, lepas tu kita alih tangan ke tangan kanan, cocok. Tak apa kan? Makan. Tak apa. Dia janji yang masuk mulut tu tangan apa. Saya tak tahulah apa purpose dia garpu ni. Untuk cocok kot. Dia macam memudahkan menyiat-nyiat tu Ustaz. Tengok mungkin. Mungkin dia mudahkan menyiat-nyiat. Tapi sebaik mungkin, saya pun kadang-kadang pakai sudu juga. Bukan saya kata tak pernah pakai sudu. Tapi sebaik mungkin kita pakai tangan. Sebab dulu saya dengar ada ulama dari India lah. Ni orang tablik lah cakap. Lepas tu adalah kawan kita dia terjemah, dia cakap Arab. Dia bila kita makan ni kita buat juga kan. Jadi rupanya Allah ada jadikan tangan ni satu, jari-jari ni satu enzim yang memudahkan untuk menghadamkan makanan. Saya ada pergi farmasi dulu. Ada staff dia Melayu, tapi dia punya supervisor ni budak lelaki Cina lah. Rasanya umur dia 50 lebih kot, nampak kepala pun dah botak. 50 lebih. Lepas tu saya tak sihat. Dia ada bagi petua yang saya rasa petua dia sangat bagus juga. Dia kata kunyah dengan lumat. Sebab ini petua yang dia dapat daripada orang-orang tua Cina ni yang panjang umur, dia kata. Makan kunyah dengan lumat, dengan betul, dengan hancur, rotelan dia kata. Ini mengurangkan macam-macam lah, kembung ke, sakit perut ke apa dia kata. Dan dia kata ini adalah petua orang-orang tua yang hidup lama. Cina kan dia kat itulah.
Rupanya memang betul lah. Sebab tu kita ni sebenarnya apa yang dicakap ni pun sebenarnya kalau kita ikut ajaran Islam dan kalau kita baca kitab yang guru kata kita sunat kunyah 40 kali, betul tak? Pernah dengar tak perkara ni? Ya, Ah, ada pernah. Ustaz. Ah, Pernah pernah. dengar. Tidak lah. Ya, Ustaz. 4 kali kunyahan. At least ini hidup sibuk. Sak, 1, 2, 3 telan. Sak, 1, 2 telan. Tak ada gigi. Buat gigi palsu lah. Rasa tak sampai lah Ustaz kata. Tak sampai 40. Sampai. Kalau makan mi Kalau- soup tu terus telan je Ustaz. Telan. Telan. Mazhar sama lah kita. Dah macam buaya. Zoom. Buaya kan mentelan je. Jolok je Tak ada kunyah. masuk. Makan durian tak payah kunyah Ustaz. Makan apa? Durian mana kunyah Ustaz? Durian jangan kunyah. Kata telan biji dia. Rupanya sunah-sunah yang diamalkan bila orang-orang, dia kata dia dapat betul ni daripada nenek dia. Dia umur dia 90 lebih dan nenek dia ni keturunan Cina. Keturunan Cina yang dekat Cina ni. Memang orang Cina ni ada kelompok-kelompok yang umur mereka sangat panjang. Saya tengok tadi Facebook, Ustaz Amal, ayah dia meninggal malam. Dia kata dia meninggal malam. Dan dia gambar ayah dia ni, kenal Ustaz Amal tak? Amaluddin Mat Napiah. Raihan dulu, Raihan. Ya, Ustaz. Assalatu wassalam, salatullah. Raihan itu pertama. Dia meninggal Ustaz. Bukan dia meninggal, ayah dia. Oh ayah dia. Okay. Dia gemuk-gemuk sikit. Ustaz Amal. Dulu saya pernah dengar kuliah dia pakai kitab. Ustaz Amaluddin Mat Napiah nama dia. Saya tengok dia punya ayah dia meninggal. Saya tengok gambar tu, dia tulis tarikh. Meninggal ni 2021. Atas tu tulis tarikh lahir. Dia tak tulis tarikh dah tahun 1913. Saya kata dia silap time ke atau memang 1913. Kalau 1913 meninggal 2021, maknanya umur dia 108 tahun tau. Jarang umur 1 tahun lah. Bukan jarang, boleh kata macam tak jumpa. Kan? Panjang umur. Panjang umur dia. Ada guru-guru pondok yang memang umur dia 100 lebih. Panjang umur dia. Usaha pada kesihatan, doa kepada panjang umur dengan kebaikan. Ini yang guru-guru pesan lah. Kalau Ustaz Rozaini, dia kata dulu guru dia Pak Teh ni kuat puasa. Pak Teh ni umur dia meninggal 80 gitu tu. Saya tak tahu lah. Dia baru nak meninggal beberapa tahun ni lah. Bila orang jumpa Pak Teh kan, Pak Teh, lagu mana ni nasihat ni? Pak Teh ni pekalan wudu. Pekalan wudu ni dia cakap Kelantan pun ada, dia cakap Perak pun ada. Orang Gerik, kau dengar orang Gerik cakap tak? Orang Perak lah apa? Saya mengajar sana Ustaz, Keruh dulu. Keruh? Oh, sekolah Keruh. 80-an. Dia Sekolah bunyi dia. Kuat luar yang Ustaz kata tu. Kuat luar dekat pekalan wudu kan? Dekat pondok. Ya. Dari pondok tu dah pindah ke Lenggong. Saya tu yang saya pergi pondok Latifiyah tu, kamu kuat luar lah. Saya minum kat sana tu, ada orang bayar. Kita terkejut tu. Mana orang kuat luar dia kenal saya. Dia bayar, dia angkat tangan dia jalan. Saya tak tahu siapa. Tapi kita buat pakai emas kan, kita pun tak tahu. Kita nak cakap terima kasih lah tempat. Kalau kamu kuat luar tu. Apa dia, kalau daripada kulit ni lalu Kampung Jong kan. Dia, doktor dengar tak dia cakap bunyi apa? Ya, saya cikgu dulu Ustaz kat sana, sekolah bunyi, rendah. saya dengar mereka cakap lah. Dia lagu Sebab dia tu dekat ada. sebab dia dekat dengan Siam, Betong dekat situ berapa 7 kilometer je. Dia cakap pun ada macam Siam lah. Dia cakap tu gaya dia macam Siam. Kita kalau nak belajar, kita ni ilmu macam beronciak. Dia suara dia, saya kalau tiru lorat dia lebih kurang gitulah. Macam beronciak. Beronciak ni dia gitu, dia dah main, dia datang, kejap dia hilang. Kalau kita tak catat, kita tak dapat. Jangan jadi bodoh. Dia gaya dia gitu. Ustaz, sebab dia cuma 7 kilometer daripada sempadan Siam, Ya. Betong. Jadi pengaruh orang-orang Siam dia cakap ni, orang Thailand dia cakap ni,
Memang dia ikut itulah. Dia tu petua yang tuan guru kata. Dia kata kalau nak sihat tak ada cara lain. Dia cakap macam ni siang. Tak ada cara lain. Jadi kau rajin puasa. Dia kata itulah. Macam orang Dayak dalam cerita Damak apa ni Ustaz Lebih kurang macam itu. Dia macam orang Thailand ni juga. Orang Siam, orang Melayu Siam juga. Tapi kalau orang Melayu ni, kalau di belah selatan ni, mereka cakap Kelantan lah, bunyi Kelantan kuat. Dia kata, kalau nak sihat tak ada cara lain kan. Puasa. Kalau tiba-tiba cara cakap gitu. Puasa, banyak puasa. Banyak puasa. Ini puasa pun kurang. Mentek darah mana. Lepas tu cakap lah ni sakit tu sakit. Tak ada cara lain lah, banyak puasa. Lepas tu bila Pak Teh ni pergi hospital, dia sakit. Lepas tu dia dah uzur. Doktor advice Pak Teh, dia kata Pak Teh kurangkan puasa lah. Pak Teh dia rajin puasa. Kurangkan puasa lah. Kata, sebab Pak Teh dah sihat. Dia kata aku tak percaya lah, dia kata. Ulama-ulama rajin puasa. Puasa dia buat jihad, dia kata sebenarnya. Dia cakap dengan anak murid dia, dia cakap depan doktor. Dia tak ambil dia. Lepas tu, Mila. Rupanya kan kita dah baca kan kelebihan puasa kan. Memang dia memberi kesihatan lah. Tu rajin-rajin lah puasa. Kalau Isnin Khamis tu tak apalah. Kalau dapat tak Isnin Khamis pun tak apa. Luar daripada Isnin Khamis pun boleh puasa juga. Kalau dapat puasa yang terbaik yang Rasulullah kata puasa macam Nabi Daud kan. Ini puasa besok buka, ini puasa untuk buka. Saya dah jumpa kawan saya yang kuat puasa tau. Ada yang tak puasa 5 hari je sahur. Itulah hari-hari haram tu. Lain dia puasa je. Jangan jumpa dia, jangan ajak minum. Memang dia puasa. Memang semua kami dah tahu dia puasa. Dan dia kerja di pelantar. So pelantar minyak tu tak, pelantar minyak kerja macam mana. 3 minggu kerja, 2 minggu cuti. Bukan kerja ringan tau, kerja pelantar minyak ni. Panas. Laut kan. Angin kering. Dan dia boleh puasa. Allah izinkan. Allah izinkan. Lepas tu bila kita banyak berjalan ni, kita ada jumpa ramai orang dan hendaklah kita belajar, melihat dan belajar. Macam doktor pernah belajar di Keroh, tengok masyarakat sana macam mana. Bagaimana pengaruh-pengaruh keadaan yang berhampiran itu mempengaruhi kehidupan mereka. Lepas tu kita kena duduk dalam kawasan yang banyak mengamalkan Islam, dekat dengan surau, dekat masjid, dengan orang azan, ada kuliah agama tu apa, dia akan mempengaruhi. Cara percakapan kita pun terpengaruh dengan tu. Okey. Lalu kita kata apa? Mulai tangan kanan. Jadi biasakan tangan kanan. Biasakan mulai kanan. Sebab nanti kita belajar makruh pada wuduk ni. Makruh mula tangan kiri. Okey. Menyelati jari jika telah sampai air. Ni menyelati. Ini menyelati. Bila nanti kita gosok tadi. Jadi, pada mazhab kita ni, bila wuduk, saya dah cakap banyak kali ni sunat gosok. Pada mazhab kita sunat gosok. Pada mazhab Maliki, wajib gosok. Jadi wajib pun wajib gosok pada mazhab Maliki. Jadi bila kita gosok, menyelati ni pada mazhab kita sunat. Kalau sampai air. Kalau kita rasa tanpa buat macam ni, air tak sampai, maka jatuh wajib. Sebab apa? Sampaikan air itu wajib. Apa saja perbuatan yang menyempurnakan yang wajib, maka hukum dia wajib. Basuh lebih daripada kawasan had, supaya kawasan had itu terkena air, maka basuh lebih itu jadi wajib. Faham tak kaedah fiqh ada begitu lah? Sebab tu wajib melebihkan basuhan. Dari mazhab Maliki ni, dia wajib gosok. Okey. Jadi kalau kita gosok, pada kita sunat, kita dapat 2 pahala sunat lah. Satu, kita dapat pahala gosok anggota wuduk. Satu lagi, kita dapat pahala keluar daripada Khilaf. Keluar dari khilaf. Khilaf ni maknanya khilaf ulama. Maknanya khilaf ni ulama berbeza pendapat.
sama ada wajib gosok ke tak wajib gosok. Tapi pegangan kita pada Syafi'i memang tak wajib gosok. Tapi pada Maliki wajib gosok. Jadi sebab perbezaan ini adalah antara ulama-ulama muktabar, elok kita raikan kita gosok. Kaki pun kita gosok. Muka memanglah kita gosok. Tak gosok, kalau tuang air tak gosok tak apa. Janji syarat dia air tu mesti mengalir lah pada muka, pada tangan. Lepas tu kalau kita masuk celup dalam kolam, kan, kita tarik, cukup lah, dah cukup. Tapi kalau kita dah masuk, bila kita tarik, kita gosok. Kenapa? Satu, sunat gosok anggota wuduk. Nombor dua, dia akan dapat pahala, keluarkan diri daripada khilaf, daripada beza pendapat. Kainah tanya Kainah? Dua perkara Ustaz nak tanya. Satu kan, bila kita basuh tu, kita baca doa kan. Bila kita baca doa tu, kalau untuk 3 kali bacaan doa pada bacaan basuhan pertama, ataupun kita boleh ulang-ulang sampai ke 3-3. Betul? Ulang 3 pun tak apa. 3 kali kan, macam kalau basuhan sebab kalau basuhan macam tangan nak baca sekali pun boleh, nak ulang 3 kali pun tak apa. Yang terbaik kita ulang 3 kali lah. Lepas tu perkara kedua. Okey, Ustaz nak explain semula lagi ya. Okey, sebab dalam kitab Fathul Gharib, masa ngaji kitab Fathul Gharib, saya tak pasti dalam kitab tu kata. Ustaz ni dia urai dalam kitab tu. Dia kata sunatlah membaca, dengar sini sunatlah perbuatan wuduk, sama ada perbuatan itu anggota fardu atau sunat, dan juga sunatlah membaca apa-apa bacaan yang sunat. Memang wuduk ni tak ada bacaan yang wajib. Diulang-ulang kepada 3 kali. Itu dia kata diulang kepada 3 kali. Hatta kita dah ambil wuduk, kita keluar bilik air, kita baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Sebelum tu ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin. Dia kata apa saja yang kau baca juga sunat ulang 3 kali. Maknanya kalau doa wuduk ni yang kita baca ni dalam kitab Fathul Gharib kata sunat ulang 3 kali. Itu yang Kak Ina tanya tu. Jadi sebab kita buat 3 anggota, sekali doa, sekali doa, sekali doa. Kenapa? Sunat engkau mengulangi 3 kali. Okey, soalan kedua Ustaz. Ya. Masa tangan. Okay. Ya. Kita nak mula ni, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Bismillahirrahmanirrahim kan, nak mula kan. Sunat juga ulang 3 kali. Lepas tu ada doanya khas. Kalau puji bagi Allah yang telah memberi padaku agama Islam, dan beri cahaya padaku dan beri nikmat air di sini untuk aku wuduk. Sunat juga ulang 3 kali, baru kita mula wuduk. Okey, selama ni kalau lepas wuduk baca doa berapa kali? Saya tanya. Sekali juga. Tahu tak sunat ulang 3 kali? Tahu. Nak buat tak atau memang tak tahu? Memang tak tahu. Orang tak tahu. Okey, hari ni dah tahu. Kalau nak tamak sikit dalam pahala ni, buat tambah 2 kali je. Itulah, bukan tambah 30 kali. Tambah 2 kali je. Tambah 2 kali, 3 kali. Maknanya makin belajar ni, wuduk ni makin sempurna. Makin belajar ni, wuduk makin sempurna. Okey, Daina. Sambung-sambung. Apa dah jadi? Okey, berkaitan dengan tangan kanan ya. Segala-galanya dengan tangan kanan. Kalau ni macam Kak Ina lah example, myself tak kata orang lain. Menulis dengan tangan kiri, itu macam mana pula Ustaz? Jadi orang kata bila cepat tangan kiri, awak besok dapat buku amalan awak pun dengan tangan kiri. Tak boleh dapat cepat dengan tangan kanan ya. Bila dia macam tu sedih. Itu Daina. Itu given. You were born dengan tangan kiri ya. Man kidal. Left-handed.
Ada budak-budak kecil makan tangan kiri. Ajar dia makan tangan kanan. Sebab dia left-handed. Ada orang memang left-handed. Ada orang ada right-handed. Mungkin masa kecil kita tak try untuk jadikan kita ni right-handed. Ada orang yang left-handed pun dia, saya pernah tengok kawan saya, main pingpong. Tangan kiri pun kuat, tangan kanan pun kuat. Tapi tangan kiri lagi kuat dia kata. Itu maknanya dia left-handed. Dia panggil ambidextrous tu tak? Tergeliat lidah buat lagi buat tak reti lah. Dia dua tangan boleh. Tapi bila nak sedapkan hati, bila arwah my father cakap okey tak apa, otak pakai tangan kanan dia kata macam tu. Otak tak tahulah, otak ni ada gabungan kan. Within left dengan right. Dia orang kidal ni, dia cepat. Lepas tu kita nampak banyak pemain badminton dengan pemain pingpong, dia left-handed. Dia left-handed. Left-handed ni dia pantas. Dia lagi pantas bertindak. Dia bertangan ni dia cepat, left-handed. Tapi saya rasa saya jarang jumpa orang tua yang left-handed. Dah nampak tak? Datuk kita, keturunan datuk lah. Jangan cakap keturunan kita. Moyang kita, mak kita kata dulu, moyang dulu tangan kiri. Saya jarang dengar lah. Tak tahu kenapa orang dulu tak ada left-handed. Mungkin generasi left-handed ni hanya lahir 50 tahun, baru 50 tahun tu. Pernah dengar tak datuk kita left-handed? Saya kata tak pernah dengar. Dari saya lah, mungkin orang lain pernah dengar. Ada Ustaz, arwah Ada. saya. Ataupun Ustaz mungkin dilatih dan disuruh juga gunakan tangan juga lepas tu. Mungkin. Kita tak pernah dengar Tok Bahaman ke orang dulu lah, kita kata kan. Seorang yang kiri, jarang dengar. Saya tak cakap kiri ni salah tau, jangan cakap itu. Bukan. Saya cuma cakap jangan sampai makan tangan kiri lah. Itu je point dia. Dan jangan mulakan anggota wuduk dalam tangan kiri. Sebab kalau kita kiri, kita boleh perasan orang tangan kiri ni. Kita tengok cara dia bertepuk lah. Ini orang tangan kiri. Tepuk ini. Yang banyak gerak ini. Ini tiup sembai. Dalam lagi tepuk ini. Tengok pelawak tu. Pelawak dan kiri sebut. Tak sebut nama lah. Orang kata aku ajar orang melawak pula. Tak. Memang left-handed ni dia ada kelebihan sendiri lah. Cuma jangan guna untuk makan. Jangan guna untuk minum. Makro. Guna makro. Begitu je lah. Okey. Kena? Dah? Diana? Tanya? Dah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, menyelati jari tu kita nak buat mula-mula tangan kita kena air ataupun bila kita dah lepas round gosok tu? Round gosok. Lepas round gosok. Lepas round gosok. Sini. Doktor? Ustaz, kita disunatkan meniga-nigakan setiap kali basuhan kepada setiap anggota wuduk. Kata dalam situasi tertentu, kita tak boleh nak meniga-nigakannya. Contohnya tengah basuh, dah basuh semua anggota, bila nak basuh kaki kanan, tiba-tiba ada orang belakang kita beritahu air dah nak habis. Tak ada, ini cuma air dari paip saja. Jadi kita nak segera, kita basuh kaki kanan sekali, basuh kaki kiri sekali saja dengan satu basahan. Tapi sebelum tu memang dah tiga-tiga. Tak apa ke Ustaz? Tak apa. Dia sunat meniga-niga ni, satu kalau kita ada air yang cukup. Kalau kita air tak cukup, kan, macam kadang sembahyang Jumaat, kadang tak ada air kat masjid. Jadi bandaraya dulu lah saya pernah kena lalu. Beberapa kali saya kena tu, sembahyang kat Ceras tu. Bandaraya dia hantar tong air. Jadi waktu tu kalau kita nampak dia hantar tong air, kita tahu masjid tak ada air. Jangan ambil 3 kali. Nanti kawan-kawan kat belakang ni tak ada air nak wuduk. Jangan ambil. Jangan ambil 3 kali. Kita sekali cukup lah. Waktu tu tak sunat kita ambil 3 kali. Kenapa? Ada orang yang kena basuh yang wajib sekali, kita sekali, okey lah. Takut kita buat 3 kali, maknanya ada 2 orang belakang, tak dapat ambil wuduk. Jadi salah lah cara kita. Atau kita kata, masa ni dah nak habis. Masa sembahyang ni dah nak habis. Sembahyang lambat, ada hal ke tak ada hal ke tak tahulah. Jadi kalau dengan basuh 3 kali ni, menyebabkan kita tak habis 2 4 rakaat, tak habis dalam waktu.
Jadi waktu tu tak sunat untuk kita basuh 3 kali. Jadi dia bergantung pada keadaan kita macam mana lah. Baik, faham. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey, sekarang saya sambung berturut-turut pada anggota dan berturut-turut pada bilangan. Berturut pada anggota. Maknanya 1, 2, 3. Terus. Jangan sampai kering, lepas tu nak buat. Lepas tu dah labih kanan, terus buat kiri. Jadi berturut-turut pada anggota. Buat kanan, terus kiri. Tapi masa kanan, 1. Lepas tu terus 2. Lepas tu terus 3. Itu dikatakan sunat pada bilangan. Berturut pada bilangan. Dia ada berturut pada anggota, dia ada berturut pada bilangan. Dia ada berturut pada anggota, dia ada berturut pada bilangan. Jadi hukum dia apa? Hukum sunat. Okey, Diana? Selalu saya ada habit, bila saya dah habis round 1 tu, saya suka tarik tangan saya daripada air. Lepas tu saya letak lagi balik tangan saya ke air untuk round 2 tu. Betul ke Ustaz? Kolam. Bukan kolam. Tarik atau pipe. Pipe. Maknanya macam lalu lepas tu kita tarik, lepas tu kita masuk yang round kedua. Tak apalah, nak tarik pun tak apa. Okay, Ustaz. Cuma jangan tarik lama-lama. Nanti air tu sebab apa? Dia makruh gunakan air berlebihan. Dan juga ada kitab besar kata, makruh bila air yang tumpah itu lebih banyak daripada air yang kena pada anggota wuduk. Makruh juga. Orang buka air perlahan. Air perlahan. Dia ambil air, dia sapu muka. Dia punya pusing dia punya lama. Dan pipe ni tak tutup. Jumlah air yang kena pada anggota muka dia ni berbanding dengan air yang tumpah ni. Air yang tumpah ni lagi banyak daripada air yang kena kat muka dia. Itu makruh. Bazir Ustaz. Bazir lah. Ada orang itu, dia dah buka air besar. Itu dalam kitab Sabil Al-Mutadin ni saya ulang banyak kali. Kalau kita guna air wakaf, kita buat macam tu, berlebihan menggunakan air, maka hukum dia haram. Sebab apa? Bayar duit wakaf. Bayar duit wakaf. Kamu juga ni orang infak-infak duit dekat BAT, dekat Syahidah semua kan. Beli kitab. Kita kata kita nak. Okey, tak apalah. Biasa dengan BAT ni alamat saya nak kitab Paku Iman. Make sure kita guna. Jangan tu dah ambil, tak belajar. Ni berdosa tau. Kalau tak nak macam ni, beli kitab sendiri. Jangan minta daripada duit infak. Berdosa tau, kita minta duit infak, tak guna. Saya sedih dulu ada Kak Ina, ada infak kitab, ada bagi pada Hafiz. Hafiz cakap, Ustaz, kitab tu kat saya, orang yang punya saya call tak angkat, ada yang angkat tak datang ambil, sekarang. Saya tak tahu lah, Hafiz kan ada dapat bagi tak, ada 5 kitab. Ada 3 kitab. Ini berdosa tau. Ini berdosa. Atau dia ambil sebagai simpanan dia je, tak belajar. Ini berdosa. Kalau kita rasa kita tak nak belajar kitab ni, kita jarang datang kelas, jangan ambil kitab infak. Beli sendiri. Bukan mahal pun. Kalau kitab tu berapa ringgit, Mat? Kalau kitab Paku Iman. Dengan pun berapa ringgit? 8. Kalau Paku Iman yang dia ada 2, satu RM5, satu RM8. Yang RM5 tu kecil sikit. Kalau campur pos tak sampai RM10 pun. RM10. Nilai RM10 je, tak beli sendiri. Kalau kita rasa kita nak ambil jariah ni dan kita nak guna, moga-moga orang yang menginfak ni dapat jariah, kita kena pastikan kita pakai. Jangan ambil dah buku dalam plastik dan sekarang tak buka-buka. Dah 3 bulan dah tak buka-buka. Tak guna pun. Dengar, belum belajar dengar macam ni je. Ini berdosa tau. Ini berdosa. Kenapa berdosa? Duit tu diinfak, bukan duit kita. Sama macam kita ambil wuduk kan. Kita kat masjid kita buka air besar. Dan air yang jatuh ke lantai lebih banyak daripada air yang jatuh pada anggota wuduk. Itu dia katakan dia makruh. Dan yang bayar bil ini bila infak. Itu dia jadi hukum dia haram. Kalau yang bayar ini bil rumah kita, kita bayar bil kat rumah kita, itu hukum dia makruh. Okey, Allah. Assalamualaikum. Ustaz, saya sampai sekarang feel lagi lah Ustaz nak buat istinsyak tu, nak masukkan air dalam hidung. Boleh Ustaz demo sikit tau Ustaz? Saya feel kat situ. Sampai kadang-kadang saya gunakan getah. Sampai masukkan air dalam hidung. Sikit je air ni. Saya feel masa nak sedut nafas dengan sedut air. Jadi yang tu.
Sedut dekat hidung. Yalah. Baca bismillah dulu kan. Setuju Ustaz, macam Kak Ina pun sampai tersedak sampai tu. Sebab kita tak biasa buat dia benda kecil. Dia macam ni. Dia air tu, kita jatuhkan je. Dia jatuhkan je. Dia sedut. Lepas tu, kalau dulu saya boleh dengar, saya ada dengar kuliah Ustaz Wan Junaidi. Wan Junaidi Terengganu. Orang Terengganu dia memang terkenal ajar Fardu Ain. Ustaz Wan Junaidi kata, ada mazhab kata masuk air hidung ni wajib. Lepas tu kita mazhab Syafi'i walaupun sunat kita jangan tinggal. Kerana mengeluarkan diri daripada khilaf. Mengeluarkan diri daripada khilaf. Jadi kalau dari segi kesihatan memanglah kita dengar macam-macam lah orang cakap kan. Betul tu sebenarnya. Dari kesihatan memang bagus lah. Tapi jangan tinggal masuk air hidung. Jangan tinggal. Jangan tinggal gosok anggota wuduk. Sebab apa? Ada mazhab kata wajib. Jangan tinggal basuh semua kepala. Sebab ada mazhab kata wajib. Bukan pada kita kata wajib. Ada mazhab yang kata wajib. Jadi nak mengeluarkan diri daripada khilaf ni, jangan tinggal benda-benda tadi lah. Masuk je. Ambil air tu. Yang terbaik macam mana? Yang tak kata. Yang terbaik buat serentak. Ambil air ni, setengah masuk kat mulut, setengah masuk kat hidung. Nanti kat mulut keluar, kat hidung keluar balik. Itu payah kita nak buat lah. Jangan sampai tersedak. Tarik sikit. Sampai dia rasa dia masuk. Tapi janganlah bersedak. Okey, Kak Siti. Ustaz, dari segi tadi Ustaz mention about pembaziran air tu, kadang-kadang Kak Siti, musim sejuk, musim salji, Kak Siti kena keluarkan air dulu, nak menunggu air panas tu. Macam mana Ustaz? Ada 5 je, satu berhijab berhijab. Ya. Kak dengar, tadi orang cakap. Kak Siti keluarkan air, macam mana? Air panas? Pada musim sejuk atau musim salji, untuk nak dapatkan air panas tu, kita keluar the tap tu, faucet tu kita pasang dulu biar air sejuk tu keluar dulu. Kadang-kadang lambat sikit air panas tu nak keluar kan Ustaz kan? Pasal telah menggunakan air sejuk yang mula-mula tu memang tak tahan sejuk sangat. So maknanya air sejuk tu akan keluar lama sikit baru air panas naik. Maknanya ada air pembaziran sikit lah tu Ustaz. Itu bukan pembaziran. Itu kita buang ni sebab kita boleh guna takut mudarat pada diri kita. Itu pembaziran. Dia yang pembaziran ni sebab tu kita mula mengambil wuduk. Bantu gerakan. Okay, betul Faiz. Suka membantu. Yang pembaziran ni waktu kita mula ambil wuduk. Air tu kita memang kena buang. Kenapa? Dia mudarat. Atau just ambil satu baldi, tadah dan biarkan dia hilang sejuk. Kita boleh guna untuk benda lain. Itu lagi bagus lah. Tapi ada kena kerja sikit lah. Berapa lama Kak Siti buka pipe? Nak bagi dia tak pernah lah kira berapa lama tapi agak-agak around maybe about 2 minutes ke macam tu lah. Tapi air tu banyak juga. 1-2 minutes lah. Dia kira kalau di bawah tu, kalau downstairs not so bad. Kalau kita pergi naik ke atas kan, bilik di atas tu air tu kan lambat sikit air panas nak naik kan. Tapi air tu Kak Siti tak boleh. Rumah Kak Siti kat sana selalu ke tak ada air? Tak ada kan? Jarang. So far tak ada Ustaz. Jarang, very jarang. Even though musim panas ke musim sejuk pun tak ada effect Dia kalau musim sejuk, musim salji. Dia orang ambil air daripada mana? Takungan apa? Dam? I think so, dam. Normally kalau musim sejuk, kalau freezing, malam tu freezing tu. So kita kena pasang pipe. Maknanya kita kena kasih air tu leaking sikit lah, air panas. Kalau tidak, kita punya pipe akan pecah. Oh, ya ke? Tak tahu pula. So maknanya satu malam tu, air tu kena keluar Ustaz. Dia kena macam, kita pasang sikit lah so that air panas mengalir ke pipe kan. Macam nanti, kalau pipe kita pecah, banyak kerja. Lagi banyak cerita lah. Kalau air tu boleh tadah, kita tunggu dia bertukar cuaca. Jangan sangat, dia tu boleh guna, tu lagi bagus lah. Tak kira lah guna serang pokok ke, dia ambil wuduk. Waktu yang akan datang ke tak apa. Kalau buang tu jadi bagi juga. Tapi kalau air tu mudarat, dan kita boleh jadikan dia tak mudarat, kita kena simpan. Tapi kalau mudarat, kita kena lepaskan lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Ismail dari mana Ismail?
Assalamualaikum Ustaz. Ini nak tanya. Okey, Faiz dari mana? Saya dari Kajang. Oh ya, okey. Okey. Kampung Apa ni tak kenal. mengambil wuduk dengan air yang mengalir tanpa putus. Contohnya kita ambil air bawah hos. Air tu mengalir je. Kita basuh tangan. Air apa? Bawah apa? Air pipe. Bawah pipe tu kita pasang hos kan. Okey. Okey, lepas tu air tu mengalir je. Contoh macam kita basuh tangan. Jadi kita lalukan air tu sampai ke pangkal siku. Tapi kita tak putuskan pengaliran air pada kulit. Tak apa. Tak ada masalah. Tak putuskan tak apa. Dia janji ni syarat sah wuduk ni janji air itu mengalir pada anggota wuduk. Nak buat macam mana pun tak apa. Macam mana pun tak apa. Cuma kita bicara tadi jangan sampai air itu yang tidak kena anggota wuduk, air yang jatuh itu lebih banyak daripada air kena pada anggota wuduk. Itu nama dia makruh. Okey. Lufi. 3 kali tu, 1, 2, 3 tu tanpa putus air tu mengalir daripada kulit. Tak apa. Tak apa ya? Tak apa. Okey, baik. Terima kasih. Dia mula daripada anggotanya awal. Okey. Lufi? Ustaz, saya nak tanya pasal sunat ain ni Ustaz. Ada berapa sunat ain sebenarnya Ustaz? Sebab yang saya tahu baca bismillah masa nak ambil wuduk mula-mula tu je. Ada lagi tak? Sunat ain ni dia punya lawan ni adalah sunat kifayah. Sunat ain ni dia lawan dia sunat kifayah. Sunat ain ni di dalam bab dikatakan hukum syar'i. Hukum syar'i ni dia ada wajib ain, dia ada wajib kifayah. Sunat pun ada sunat ain, sunat kifayah. Jadi dalam wuduk sebab kita buat benda ni bukan berjemaah, kita buat seorang-seorang. Walaupun sebelah ni ada orang ambil wuduk. Jadi whatever sunat dalam wuduk ni dipanggil sunat ain. Jadi sunat kifayah ni yang kita faham lah. Kita sebagai jemaah, ada orang qamat, itu nama sunat kifayah. Ada orang azan, itu nama sunat kifayah. Bila kita pergi sembahyang di tempat azan, kalau kita sembahyang kat rumah, kita dikatakan tidak dapat pahala azan kalau kita azan kat rumah. Sebab apa? Yang azan ni kat masjid ni untuk orang mereka yang sembahyang dalam masjid. Barulah azan tu nama dia sunat kifayah. Jadi orang yang datang masjid, dia tak perlu azan. Sebab apa? Dia dapat pahala azan. Kenapa dia pahala azan? Sebab ada orang buat untuk dia, nama dia sunat kifayah. Jadi sunat ain dalam wuduk ni, ain ni maknanya diri tertentu lah. Ta'yin. Diri kita tertentu, diri kita. Kita kena buat seorang-seorang lah. Dia tak ada macam kifayah. Jadi apa saja sunat dalam wuduk ni nama dia sunat ain. Bismillah, banyaklah. Banyaklah. Apa semua tu sunat ain. Sunat pada diri. Okey, Rofi? Okey, satu lagi saya nak tanya. Kita sekarang ni kita ambil wuduk dalam tandas. Lepas tu macam mana kita nak baca doa sebab tandas tu duduk dan sekali dengan dalam bilik air tempat kita ambil wuduk tu. Dia kena baca dalam hati. Okey. Dia kena baca dalam hati. Dia yang elok ni jangan ambil wuduk dalam tandas lah. Tandas ni walaupun tak ada makhluk tandas, tapi pada ghalibnya, katalah ada shower saja kan, macam dekat INR, kan ada shower saja, itu tempat mandi sebenarnya. Tapi pada ghalibnya, mungkin ada orang kencing, jadi ada juga guru cakap, kita boleh zahirkan perkataan tu sebab ini memang nama dia bukan tandas, ini nama dia shower, ini nama dia tempat mandi. Ini nama tempat mandi. Memang ada probability orang kencing, betul tak sambil mandi. Tapi sebab nama ni bukan tandas, kita boleh baca dengan menzahirkan perkataan. Tapi kalau boleh juga kita mengambil pendapat yang kata bila ada tempat tu orang masuk buang najis, maka definisi dia adalah jamban. Jim mim banun, jalan masuk buang najis. Jim mim banun ni sebenarnya jalan masuk buang najis. Jadi apa saja jalan yang orang masuk buang najis, kita tak disuruh untuk melafazkan apa saja doa. Bila doa itu ada menyebut nama Allah. Bismillah itu nama Allah. Ada juga kita kata untuk mengelakkan makruh, kita ambil wuduk dan tandas. Kerana umat sekarang ni bilik air dengan tandas sama kan. Dia suruh kita buka pintu. Buka pintu tandas tu. Ada yang saya ada dengar ada kitab kata itu. Dah ada ustaz ajar itu.
Buka pintu tandas. Bila ambil wuduk, buka pintu tandas. Untuk mengelakkan makruh ambil wuduk dalam tandas. Buka pintu. Itu dia buka. Jangan kepung dia. Itu juga ada satu lagi kaedah. Okey. Nur Ahmad tanya. Nur Ahmad dulu. Saya bagi orang yang tanya sekali tadi pertama dulu. Okey. Ya. Nak tanya tentang air mustakmal Ustaz bila kita lepas wuduk tu kan. Andai kata dalam keadaan kita nak berjimat-jimat kan. Jadi kata kita dah wuduk, kita kumpulkan air tu, air wuduk subuh, kemudian air wuduk nak solat zuhur semua tu, kita kumpulkan sehingga dia menjadi lebih daripada 2 kolah. Lepas dah lebih 2 kolah tu kita boleh recycle untuk buat wuduk Ustaz Bila air mustakmal itu kumpul di 2 kolah, kumpul di 2 kolah, maka dikatakan air itu adalah air mutlak. Tapi dia yang mustakmal ni apabila pada basuhan pertama. Baik Kalau basuhan kedua tu air yang jatuh tu tak mustakmal. Dia pada basuhan yang wajib. Pada basuhan yang wajib. Basuhan kedua dia tak mustakmal. Dia basuhan pertama je mustakmal. Jadi kalau kita kumpul-kumpul, bolehlah, dia boleh guna lah. Dengan syarat jumlah yang terkumpul itu 2 kolah. 2 kolah ni, dah kena tahulah. 12,000 inci padu. Saya dah cerita tu kan, macam mana nak kira. Okey. Azhar tanyalah. Okey, Ustaz. Okey, soalan terbitan daripada Kak Siti tadi. Dalam keadaan yang macam tu, sebab benda tu boleh berlaku juga even di Cameron Highland nak ambil wuduk waktu subuh. Okey, balik pada Kak Siti tadi. Dalam keadaan Kak Siti tadi, kalau sekiranya air yang sejuk tu, yang terpaksa dikeluarkan terlebih awal tu, ditadar dan kemudian dipanaskan, dalam keadaan dia dikekalkan sebagai air mutlak, tidak dicelup dan sebagainya, adakah benda tu boleh dibuat wuduk semula Ustaz? Boleh. Boleh. Hanya itu dipanaskan bagi dia jangan sejuk sangat. Boleh wuduk. Tak ada lah. Kalau celup pun tak ada masalah. Katakanlah air tu satu baldi. Kita celup. Bukan, bila celup dia tidak merubahkan air itu. Tidak merubahkan air mustakmal. Tapi kalau kita ambil wuduk kat situ, air tu tumpah balik kat situ, tu boleh jadi mustakmal. Yang anggota wuduk tu air jatuh balik dekat baldi kecil tu. Tu boleh jadi mustakmal. Lepas tu kalau nak ambil air sikit ni, kita ambil gayung, kita jauh sikit lah. Elakkan dia terpercik masuk dalam lah. Kalau terpercik sikit, dimaafkan. Tapi kita jangan purposely ambil air jatuh, celup tangan, ambil air jatuh, tu sama lah sebab air tu sikit. Tu dah kena faham keadaan mustakmal macam mana. Okey? Okey Ustaz, nak tanya satu soalan Ustaz. Okey Ustaz, katakan kita singgah untuk solat di surau atau masjid, ada tempat-tempat lain lah Ustaz. Lepas tu bila kita ambil wuduk, buka air tu memang panas Ustaz. Mungkin dia punya piping ke ataupun water tank dekat luar, stainless steel lah, memang panaskan zuhur. Sedangkan nak tunggu Ustaz, lebih kurang ada sampai 10 minit Ustaz. Sedangkan ikamah sedang dilaungkan. Macam mana Ustaz? Memang ada Ustaz. Panas. Sebab mungkin piping dia ataupun stainless steel dia punya tangki tu di luar Ustaz. Ada sebahagian surau macam tu Ustaz. Rumah saya pun lama juga kerana panas. Tapi tak lama lah. Buka dalam buang air sikit ke lama dia okey lah. Dia kalau air panas ni dia hukum dia makro. Dia air panas atau air terlalu sejuk, hukum dia makro. Kenapa? Dalam kitab kata dikuatiri terkena penyakit sopak. Air yang panas sangat, bukan air yang panas sikit tu tak apa. Yang panas ni dia kata apa? Air yang berjemur di tengah panas dalam bekas yang mudah berkarat. Stainless steel dia berkarat tak? Tak. Stainless steel tak berkarat kan? Maknanya air tu tak makro lah. Cuma dalam cara umum dia ulama kata, walaupun tak makro, dibimbang mendatangkan mudarat. Okey, terima kasih. Dibimbang datangkan mudarat. Kalau kita, lepas tu kita kena spray air dalam kereta. Kalau kita pergi surau ni, orang dah kamat itu Jumaat. Dah Jumaat. Kalau semain lain boleh lewat-lewat sikit. Kita tengok panas lain ni, orang dah kamat, pergi kat kereta, ambil uduk, masuk balik semayang. Tu kena spray air kat kereta. Bukan spray untuk tangki kereta je, untuk uduk. Beli air mineral tu simpan. Air mineral ni kalau simpan lama sebulan pun rasanya tak rosak kot. Rosak ke?
Kalau tak buka insya-Allah. Kalau ada Tak buka, Tapi dalam kereta panas tak bahaya. Minum tak boleh, kalau basuh semayang boleh. Jangan minum Betul. Tak, dulu kadang-kadang saya minum tak apa dulu. Ada masa saya tengok, kadang-kadang saya tengok makan nasi lemak dalam kereta, kadang pergi ngajar je. Dah pedas pula, tak ada air, tengok ada air. Saya tak tahu berapa lama saya minum. Okey, lepas tu kena tahu makruh pada wuduk ni pada yang panas. Okey, saya nak habiskan ni dulu. Sekejap. Nak habiskan benda ni. Baca doa, Ya Allah, jadikan tangan kananku menerima buku amal. Ini doanya diambil daripada perkataan Imam Rafi'i yang diambil oleh Imam Ghazali dan meletakkannya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lebih kurang inilah doa dia. Jadikan tangan kananku menerima buku amal. Maksud tangan kanan ni kita doa lah. Memang benda ni bukan daripada Rasulullah, tapi disyorkan oleh ulama. Kita tak tahu, mungkin masa zaman mereka dah lihat orang dah mula bercakap. Orang dah mula bercakap waktu wuduk. Berbual waktu wuduk. Ambil wuduk ni, dari berapa kes. Nanti Dr. Nur Hisham pun datang ambil wuduk tak bercakap. Bukan Dr. Nur Hisham, kau ambil wuduk dulu. Dah ambil wuduk, baru cakap, ni berapa kes? 21,000. Tak apa. Ini masih wuduk, masa tu lah dia kata ni berapa kes. Nanti dulu. Fokus pada wuduk dulu. Lepas tu makruh bercakap waktu wuduk. Makruh. Jangan bagi salam orang tengah wuduk. Jangan bagi salam. Wuduk dulu. Ni wuduk. Jadi kenapa? Kita tengok benda ni. Dia kata apa? Wuduk ni dia ajar Siti Aisyah. Wallahualam. Saya tak tahu. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah ni dia kata gitu. Ada uraian daripada Bidayatul Hidayah dulu. Guru kata dia mengambil perkataan Imam Rafi'i. Okey. Kita tangan ni, kita terima buku amal dengan tangan kanan. Masa kita basuh tangan kanan. Dan bila kita basuh tangan kiri, dia ada doa lain. Jangan jadikan tangan kiri tu ni menerima buku amal daripada tangan kiri atau daripada pihak belakang. Lebih kurang gini lah doa dia. Selama ni kau tak pernah baca doa, kita baca doa. Jadi kita ada improvement dalam kita punya wuduk. Berbeza dengan kita belajar. Kita tak tahu. Ada ni. Ya ke? Kau mana tak? Kau tak belajar. Kau duduk, kau duduk kedai minum kopi, je kau tak belajar. Memang kau, betul tak? Sekarang dah belajar. Dah belajar dah kita Hidayatul Salikin dah Ustaz. Dia ajar semua. Hidayatul Salikin saya, apa maksud apa? Maksud dia jangan jadikan tanganku menerima buku amal atau dari pihak belakang. Sebab orang kalau terima tangan kiri buku amal, tanda ni ada neraka. Orang yang dapat buku amal dekat hari akhirat dengan tangan kiri atau dia ambil dari belakang, ini tanda tak baik bagi dia. Ini tanda tak baik bagi dia. Lutfi, Hidayatul Salikin ni dia adalah syarah kepada Bidayatul Hidayah kan? Mana Lutfi? Hidayatul Salikin ni dia adalah syarah kepada Bidayatul Hidayah. Tapi dalam Bidayatul Hidayah dia tak kata yang doa ni dia ajar kepada Aisyah, tak. Tapi mungkin ulama ni dia dapat sumber lain ke dia tambah. Mungkin itulah agaknya. Jadi orang yang terima buku amal dalam kanan ni, inilah ahli-ahli yang beruntung. Yang ulama kata ni ahli syurga. Lepas tu kalau orang ni dapat, dia buka amal ni dia akan beri dengan tangan kita. Dia bagi kita by hand dengan tangan kita. Kita ambil dengan tangan. Dan dia suruh kita bentang. Bila kita bentang, dia suruh kita baca. Dia suruh kita check. Tu ada cerita lain sambungan dia. Jadi siapa yang menerima dengan tangan kanan ni, maka beruntunglah dia. Jadi waktu dunia ni kita doa. Okey. Cukuplah. Kita berhenti sini. Ni kawan-kawan kita nak kerja ni. Memang kelas ni 8 suku, 9 suku. InsyaAllah nanti jumpa malam ni. Kita nak baca lagi bab tasawuf pada menyatakan 2 kaki dan 2 tangan. InsyaAllah. Nak baca doa? Baca doa pula. Baca soalan kat Facebook.
doa semasa duduk boleh cakap Melayu? Boleh. Usahakanlah hafal sikit dan cakap Arab tu. Sikit je. Mak saya 94 tahun. Alhamdulillah masih sihat. Okey. Okey, tu je lah. Okey, terima kasih. Sekawan dari Facebook. Wahidah Harun Baik, Harun Umar. Aura pun dekat Facebook. Nur Ismaila, Nik, Fauziah, Zalma Ibrahim, Fagidah, Hasan Latif, Zulaida dalam ni buat tadi. Kak Lara Bugal, Sufia Osman, Zaidan, admin kita. Zaidan ni admin kita ni, admin. Zalmah, Musliawati, semualah yang hadir. Terima kasih banyaklah sudi berdengar. Dan tak lupa pada kawan-kawan di tadi ada 230 orang dah habis mula keluar, tak apa. InsyaAllah kita jumpa nanti. Maaflah saya terlepas layan semua, ramai sangat. Yang WhatsApp, kat WhatsApp saya pun ada tanya soalan. Bercepat saja saya jawab lah. Ramai, 300 orang ni tak sempat nak layan semua lah. Tapi boleh WhatsApp kemudian saya akan jawab. Kemudian saya ada personal InsyaAllah. Okey, jumpa nanti malam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana kalamna sallallahu ila tablana hamna kunanna min al-khawfina wa banatina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf? InsyaAllah jumpa lagi. Apa tadi?